Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat sejahtera. Okey, ini adalah video yang kedua, bahagian 2 yang mana merupakan sambungan kepada video yang pertama yang telah cikgu share sebelum ini berkenaan nisbah, kadar dan kadaran. Okey, kalau kamu dah tengok video sebelum ni, okey, ini adalah video yang kita buat. Cikgu buat hari tu. Okey, jadi kamu boleh buat latihan-latihan tersebut. Okey, kita akan kita berhabis di sini 10 A, B, C, D ni. Kenapa cikgu berhenti kat sini? Sebab soalan dia semua sama. Pattern dia sama. Okey, kalau kamu tengok semua soalan ni pattern dia sama. So kamu hanya salin jawapan ini. Okey, kemudian awak buat latihan tambahan C dan D. Okey, kenapa cikgu tak teruskan untuk E dengan F? Sebab E dengan F dia berbeza sedikit. Jadi kamu kena tengok apa yang cikgu buat nanti. Okey, apa yang cikgu buat nanti untuk kamu tulis dalam kamu punya modul ya. Okey, kita mulakan soalan yang ke E, 10E. Ini 10E ya. Okey, diberi X nisbah Y sama dengan 7 nisbah 2. Cari nilai X tambah Y apabila X tolak Y sama dengan 10. Okey, kalau kamu tengok kat sini soalannya dia dah berubah-ubah. Okey, kita panggil ni ubahan nisbah. Nisbah yang telah diubah-ubah. Okey, tapi caranya masih lagi menggunakan teknik yang cikgu kenalkan iaitu guna teknik petak ni. Okey, kamu buat petak ni. Okey. Kamu letak huruf yang ditanyakan iaitu X dengan Y. Kamu letakkan nisbah 7, 2. Okey. Di sini memang bahagian nilai sebenar. Mesti tulis nilai sebenar sebab nisbah tak sama dengan nilai sebenar. Kebiasaan nilai sebenarnya nilai itu lebih besar. Okey, sekarang ceritanya dia bagi info. Ni info kita. Info dia ialah X tolak Y sama dengan 10. Jadi kamu ambil pengiraan di tepi sini. X tolak Y sama dengan 10. Okey, kemudian awak perkan dengan X tolak Y juga. Yang mana nilai ini awak ambil daripada nisbah. Ambil dari nisbah. Okey, 10 ni yang ini. Okey, manakala yang ini, yang cikgu petakkan kod ni, warna merah ni ambil daripada nisbah. Kalau kita tengok kat sini X tolak Y kan, bermaksud X tolak dengan Y. X iaitu 7, tolak dengan Y. So dapat jawapan dia 5. Okey, itu cara mendapatkan nisbah dan nilai sebenar dia. Okey, jadi bila dah kat sini, kita dah nampak 10 bahagi 5. So guna kalkulator 10 bahagi 5 kita dapat 2. So 2 ini memang sangat penting. Tu sebab tu cikgu bulatkan kalau setiap soalan cikgu tu. Kenapa? Sebab kita nak guna pakai nombor 2 ini untuk didarabkan dengan 7. 2 ini didarabkan dengan 2. Mana dapat 7? 7 dapat daripada sini. Mana dapat 2 ni? 2 dapat daripada sini. So bila kita guna kalkulator, kita akan dapat jawapan 14. Bila kita kira pula Y, 2 darab 2 dapat jawapan 4. Okay. So kat sini kita dah dapat nilai sebenar bagi X dan nilai sebenar bagi Y. Okay, cikgu cakap awal-awal tadi nilai sebenar tak sama dengan nisbah. So ini nilai sebenar dia. Nilai sebenar biasanya lebih besar daripada nisbah. Okay, sekarang cikgu nak tanya, adakah kita telah menjawab soalan? Okay, kita belum menjawab soalan ya. Kerana apa? Kerana soalan minta kita untuk dapatkan X tambah Y. Okay, X tambah Y ni adalah menggunakan nilai sebenar. Jadi di bawah sini awak buat X tambah Y
Yang mana X yang kita ada ialah 14. Kita tambahkan dengan Y. Y ialah 4. Jadi jawapan kita akan dapat apa ni? 18. Akan dapat jawapan 18 sebagai menjawab soalan yang diberi. Okey. Cikgu minta awak kalau awak kurang faham, awak repeat. Okey, soalan ni repeat lagi untuk awak tengok sehingga awak faham. Okey, dia memang secara teknikal ni memang cara dia macam ni. Okey, you takkan jumpa dalam buku teks teknik-teknik macam ni. Memang jawapan dalam buku teks pun sama. Tetapi cikgu memudahkan. Rasa lagi senang kalau guna petak-petak ni dan kamu dapat membezakan mana satu nisbah dan nilai sebenar. Okey, kita teruskan dengan soalan F, P, Q. 2 nisbah 5. Cari nilai P tambah Q apabila Q tolak P sama dengan 24. Awak kena baca betul-betul ya. Kalau soalan suruh Q tolak P bermaksud awak kena guna Q tolak P. Okey, kita buat petak dulu. Okay. Kita masukkan nilai P dengan Q. Kita masukkan P dan Q. Okey, kita masukkan nisbah. Iaitu 2 dan 5. Kita tulis di sini nilai sebenar. Jangan malas tulis perkataan ni. Sebab apa? Sebab kita baru belajar. Bila kita belajar, kita dah mula-mula malas, kita susah. Jadi bila apa yang cikgu tunjukkan, awak pun kena buat. Okey, nilai sebenar dia. Nilai sebenar kita tak tahu ni. Ni tak tahu. Ini yang kita kena cari. So macam mana nak cari nilai kotak-kotak kosong ni? Kita kena guna info. Kena guna info. Info yang diberi kat sini, Q tolak P. Q tolak P sama dengan 24. Okey, bukan P tolak Q ya. Awak jangan pandai-pandai tukar tau. Awak kena ikut info yang diberi. So then untuk bawahnya perkan dia dengan Q tolak P juga. Q tolak P juga. Yang mana nilai ini diambil di sini. Ya, diambil di sini. Ini Q. Ini Q. 5. Tolakkan dengan 2. 5 tolak 2. So jawapan dia 3. Okey, barulah kita dapat jawapan. Guna kalkulator 24 bahagi 3 dapatlah 8. So 8 ini adalah perkali yang paling penting supaya kita boleh darabkan 8 setiap satunya. Ni 8 tu warna merah. Yang warna coklat tu ambil daripada nisbah. Awak nampak 2 ni ambil daripada atas, 5 ni daripada atas. So dia jawapan kita akan dapat 16. 8 dan 5 dapat 40. Okey, dapat 40. Okey, dan kita masih belum selesai. Kerana apa? Soalan tanya kita P tambah Q. So P tambah Q ni diperolehi daripada mana? Ini nilai P tambahkan nilai Q. So 16 tambah 40. Jawapan kita 56. Okay, itu cara dia. Okay, awak repeat, awak fahamkan. Okay, dan I'm very sure ia akan memudahkan kamu. Okay. Okay, yang ini cikgu akan jadikan homework. Kerana apa? Kerana soalan dia sama E dengan F tadi. So awak boleh belajar untuk menjawab soalan seterusnya. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya iaitu 11. Okay, selesaikan setiap yang berikut. Soalan 11 ni sama je macam soalan 9, 10 kan cara tanya soalnya. Cuma kat sini soalan 11 ni dia melibatkan nisbah 3 kuantiti. Okay, nisbah 3 kuantiti. So kalau kamu nampak dia ada A, B dan C. Ada 3 nombor. So tak ada masalah. Kalau dia banyak huruf, kita panjangkan dia. Tapi tak boleh jadi 6 lah, kena jadikan 9.
Jadikan 9 macam ni. So kita letak A, B dan C. Kat sini masih maintain lagi nisbah. Macam contoh-contoh sebelum ni. Kat sini pun masih maintain iaitu nilai sebenar. Okay, so kita masukkan nisbah. Nisbah yang kita adik ialah 3, 5 dan 7. Okay, itu baru ayat sampai sini. Sampai sini. Kita belum baca lagi ni. Ya, kita belum baca lagi ni. Okay, so kita tengok cari nilai B dan C jika A sama dengan 12. Okay, A sama dengan 12. So A ni kita masukkan nilai dia 12. Sedangkan B dengan C ni tak tahu ni. Tak tahu. So ini yang kita nak cari. So bila dah ada dua nombor yang sama pada huruf, dua nombor yang sama. Bila dah ada dua nombor pada huruf yang sama, kita boleh buat pembahagian 12 bahagi 3 dapat 4. So 4 ni berguna untuk kita darabkan dengan berapa? Dengan 5. Darab 5. Ni darab 7. Okey, so kita dapat berapa ni? Okey, kita dapat 20. Dan kita dapat 28 di sini. Okey. So ni memang sangat mudah. Okey. Okey, kita pergi ke soalan B. Kita pergi ke soalan B. Okey, kita buat peta. Petak dia ada 9 lah, 9 kotak. A, B dan C. Ini adalah nisbah. Ini adalah nilai sebenar. Okay, kita masukkan A, B dan C tadi. 5, 6 dan 2. Okey, so tengok kat situ huruf apa yang dah ada nombor. Okey, kalau kamu tengok huruf apa? Huruf B. Huruf B ni ada nombor iaitu 18. Okey, so kita kena cari A dan C. Okey, macam mana cari A dengan C? Macam cikgu cakap tadi, bila dah ada dua nombor ni, kita boleh bahagikan 18/6. Okey, guna kalkulator dapat berapa? Okey, dapat 3. So 3 ni memang cikgu bulatkan supaya kita nak guna pakai di sini. Dan kita nak darabkan dengan 5 dan 2 di sini. So jawapan kita akan dapat 15. Yang ini akan dapat 6. Okey, tu settle kat situ. Okey, dan mendapatkan nilai A dan B. Sebab nilai ni adalah nilai sebenar lah. Inilah nilai sebenar dia. Okey, so yang ini pula kita tengok C tadi. Cikgu akan tunjukkan C sahaja sebab dia akan jadikan sebagai homework. Awak kena fikir dulu macam mana cara cikgu nyatakan pada soalan C. Cikgu tunjukkan pada soalan C. Okey, diberi A, B, C sama dengan 2 nisbah 5 nisbah 3. So, kita dapat nisbah, kita buat dulu. Petak 9 ni. Okey, letakkan A, B dan C. Masukkan 2, 5 dan 3. Ni bahagian apa pelajar? Ni bahagian nisbah. Okey, so yang ni bahagian apa? Nilai sebenar. Nilai sebenar. Okey, cuma di sini kita ada ayat seterusnya. Cari nilai A, B dan C. Dia tak bagi pun apa-apa nilai, tapi dia suruh kita cari. Syarat seterusnya ialah jika hasil tambah 3 kuantiti. Saya ulang ya. Jika hasil tambah 3 kuantiti itu ialah 400.
Apa yang dimasukkan dengan hasil tambah 3 kuantiti? Okey, hasil tambah 3 kuantiti ini ialah A tambah B tambah C. Dia memberi nilai 400. Okey. So kita tak dapat pembahagian dia lagi. So jangan risau. Kita perkan juga dengan A tambah B tambah C. Okey, mana dah dapat A tambah B tambah C yang bawah ni cikgu? Okey, so kita tengok macam mana kita nak dapat. Okey, di sini. Daripada nisbah. A tambahkan dengan B tambahkan dengan C. Berapa tu pelajar? 2 tambah 5 tambah 3. Ni dapat apa? Dapat 10. Ni dapat 10. Tengok ya, kalau tulisan biru pada anak panah ataupun tanda yang warna biru ni. Okey, jadi kita guna kalkulator, kita dapat berapa ni? 400 bagi 10 dapat berapa? Okey, dapat 40. So 40 ni sebagai nilai yang kita kena masukkan di sini supaya kita boleh darab dengan tulisan yang warna purple ni. Okey. Okey, jadi jawapan kita akan dapat 80, akan dapat 200, akan dapat 120. So dah settle lah. Inilah nilai-nilai A, B dan C. Okey, nilai A, B dan C. Okey. Very simple. Jadi awak kena tahu step dia. Okey, kalau kamu tak faham lagi, step pertama buat kotak. Step kedua letak nisbah. Step ketiga tulis nilai sebenar. Step keempat ambil info. Step kelima dapatkan info dari nisbah. Step keenam tahu dapatkan perkali dia. Step ketujuh baru kira. Sangat simple. Okey, tak susah pun setiap step tu. Nampak je banyak tapi senang dan mudah. Okey, dijadikan homework. Okey, kita pergi ke E. Cikgu tunjukkan satu saja iaitu E. Okey, seterusnya nanti yang F awak akan buat sendiri. Okey, diberi A, B, C 3, 8, 7. Okey, so kita buatlah petak 9. Okey, kita buat petak 9. Okey, kita letak A, B dan C. Kita letak nisbah 3, 8, 7. Kita letak nilai sebenar. Yang kita tak tahu ni. Yang kita tak tahu. Nilai sebenar. Sebab apa soalan suruh cari A, B dan C. So memang tiga-tiga ni tak tahu. Okey. Ayat dia ialah, kalau kamu tengok, jika beza antara C dan A ialah 16. Jika beza. Beza tu adalah operasi tolak. Antara apa? Antara C dan A. Awak tak boleh guna B. Sebab soalan dah mention untuk C dan A. So awak ambil C tolak A. Sama dengan 16. Okay. Dan awak copy balik semula C tolak A ni. Diambil daripada mana? Diambil dari C tolak A. C tolak A. Iaitu 7 tolak 3. Jawapan dia 4. So bila kita kira jawapan kita pun dapat 4 yang kita akan guna pakai setiap kotak kosong ini. Kemudian kita darabkan 3, darabkan 8, darabkan 7. Kita dapat 12, dapat 32, okay, dapat 28. Settle. Macam tu cara dia. Okay, yang F jadikan homework awak boleh lengkapkan. Okay, kita pergi kat G. Okay, diberi A, B, C 5, 1, 8. Cari hasil tambah A, B dan C jika beza antara A dan B ialah 24. Okay, awak kena baca betul-betul soalan tu ya. Dia nak apa sebenarnya ya. Okay, so kita buat kotak lah. Okay, kita buat kotak.
Salah sikit, terbesar sebenarnya. Okay, letak A, B dan C. Letak nisbah. Letak 5, 1, 8. Okey, letak nilai sebenar. Okey, cuma kita tak tahu nilai sebenarnya apa dia. Tetapi kita boleh guna pakai dari info di sini. Jika beza antara A dan B. Beza antara A dan B. Awak jangan tengok C sebab soalan hanya bagi A dan B. Beza itu adalah tolak. So, awak letak A tolak B sama dengan 24. Yang di bawahnya pula awak letak A tolak B juga dan dapatnya daripada mana? Dapatnya dari sini. A tolak B. A tolak B iaitu 5 tolak 1. Jawapan dia 4. Dan bila awak guna kalkulator, jawapan awak akan menghasilkan berapa? 6. Okay, 6 ini akan diguna pakai di setiap soalan ataupun di setiap ruang kosong ini. Okey, so kita akan darabkan dengan apa? Darab dengan 5, darab dengan 1, darab dengan 8. Kita akan dapat 30, dapat 6 dan dapat 48. Akan tetapi soalan ni tak selesai lagi. Kenapa tak selesai? Sebab soalan tanya hasil tambah A, B dan C. Hasil tambah A, B dan C. So then awak ambil A tambah B tambah C iaitu 30 tambah 6 tambah apa? 48. Berapa nilai yang kamu dapat? Guna kalkulator. Okey, kamu akan dapat 84. Okey, kamu akan dapat 84. Okey, boleh ya? Okey, kalau tak faham, repeat balik semula. Pause, fahamkan perlahan-perlahan. Okey, baru you boleh tahu macam mana teknik dan soalan ni diselesaikan. Okey, cuma dia tambah sikit pada penghujung soalan saja iaitu dia ubah-ubah soalan ya. Okey, H ini jadikan sebagai homework. Okey, cubalah, kena cuba. Okey, cikgu rasa itu sahaja soalan-soalan yang ada pada bab 4. Okey, cikgu harap kamu dapat gunakan teknik yang cikgu perkenalkan ini. Okey, it's not 100% daripada cikgu lah, tapi cikgu ubah supaya anak murid cikgu dapat memindahkan info kepada bentuk-bentuk yang ditunjukkan ini. Okey, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.